Hi guys, Assalamualaikum. Thank you for tuning back to this channel. As promised, aku akan cuba sedaya upaya untuk keep on posting video terbaru sekerap mungkin bagi membasmi kebosanan yang membadai rutin harian anda saat PKPB ini. Sorry sebab chapter review 980 lambat keluar sebab aku tengah setting studio aku ni. Sikit lagi mau siap. Sebab after this aku akan buat video dengan muka aku sekali. Baru ada siap. Kepada yang baru sampai ke channel ini, welcome to my channel. Jangan lupa untuk subscribe and press the notification button so that korang tak terlepas video-video dari aku. I'm aiming for 100k subscriber menjelang 2021. So, I hope all of you can bring me there. Ayo sama-sama kita jadikan channel ini setanding channel-channel teori One Piece yang ada di seluruh dunia. Ike, astagfirullahaladzim. Ikuzu, yarodongo! Nescafe, di mana jua Nescafe, tiap masa di mana saja nikmati bersama. Spoiler chapter 981 ini dibawakan oleh Reddit and not officially from Oda or Shonen Jump publication. Kesahihan cerita dari sumber ini, I leave it to you guys to believe it or not to believe it. But before we start, kalau korang perasan kat last panel ini, Oda ada slate karakter Pokemon Go kat sini yang Oda sendiri bagi tahu yang dia sangat minati, which is Melton. And kalau korang perhati betul-betul, ada 2 ekor kat sini. Haha. And sebab pasal Pokemon, izinkan aku introduce kat korang seorang lagi YouTuber yang aku nak highlight kali ini, iaitu Shamtoshi Official. Dia ni aku boleh kata seorang YouTuber yang kreatif lah. Sebab apa yang dia buat adalah dia remake balik Pokemon yang ada dan make a fan art Pokemon yang aku rasa power gila. Jangan-jangan kita nak ada YouTuber yang macam ni. So why don't kita support dia dengan subscribe channel dia, sebab dia juga one of nakama kita. Dan kita sebarkan kempen yang aku bagi nama SNF, iaitu Support Nakama First. Dan Shamtoshi ini juga welcome kepada siapa-siapa yang berminat nak request rework sketch Pokemon Go kepada Digital Design. Jom kita angkat komuniti YouTuber Malaysia kita guys. Kalau bukan kita, siapa lagi kan? Aku tak kata subscribe itu percuma, karena subscribe itu gratis. sebab yelah korang nak kena beli top up, bayar bil prepaid, and streaming to YouTube will exhaust your data. But guys, channel Shamtoshi over here is worth to subscribe. So Pokemon fan, what are you waiting for? Link channel dia aku tinggal kat bawah. Okay? Alright, let's get back to our topic, chapter review of Spoiler 981. Alright, spoiler yang pertama diberitakan bahawa walaupun Apo terselamat dari serangan Pang Gibson milik Eustace Kid, namun dia masih menerima kecederaan hasil dari serangan itu. Kemudian mereka berdua pun bertarung. Mungkin ramai yang dah tahu bahawa Kid, Hawkins dan Scratchman Apo telah membuat satu perikatan lanun mereka untuk menjatuhkan salah seorang dari Yonko, sama seperti Luffy. Cuma Yonko yang dorang nak langgar adalah Akagami no Shanks. Mari aku cerita sikit. Masa kat Pang Hazard Arc, dorang bertiga telah bertemu di base Eustace Kid. Aliansi mereka pun telah viral dalam newspaper. Lepas aliansi Law dan Luffy berjaya melipat Doflamingo di Dressrosa, aliansi Kid berasa lega kerana aliansi Luffy tidak mengejar Yonko yang sama dengan mereka. Namun secara tidak semena-mena, Kaido telah mendarat di pulau mereka berada dan dipendekkan cerita, Hawkins telah menyertai Kaido sebab itu sahaja peluang yang dia ada untuk hidup. Manakala Apo memang dah bekerja di bawah Kaido from the beginning lagi. In the beginning. Manakala Kid telah dibelasah teruk dan dipenjarakan. Manakala Killer telah menjadi mangsa kepada buah Smile yang gagal dan menjadi pembunuh upahan Shogun dengan nama samaran Kamazo dan juga telah dipenjarakan kerana gagal membunuh Toko. Spoiler yang kedua menceritakan kepada kita bahawa Killer telah memberitahu yang jarak serangan Apo adalah sejauh mana bunyi dapat didengari. Alright, let's talk about Apo. Believe it or not, watak dia ni berkemungkinan besar Oda ambil ilham dari seorang lanun Cina sebenar yang bernama Cui Apo yang hidup pada tahun 1800-an dahulu dan merupakan fleet commander untuk 50 buah kapal. Dan dari segi pemakaian Apo sendiri pun, kita boleh katakan yang Apo ini berasal dari negara tanah besar Cina. Keupayaan Apo adalah dengan memanipulasi bunyi atau muzik yang kemudiannya dijadikannya sebagai senjata. So kalau kita boleh kaitkan, negara China ni sangat-sangat terkenal dengan seni bela diri kungfu kan. Dan kungfu dengan muzik kalau boleh kita relatekan, antara salah satunya adalah pembunuh upahan The Harpies dalam cerita Kungfu Hustle yang menggunakan guqin, iaitu alat muzik tradisional China sebagai senjata. Kalau kita tengok, The Harpies ini mampu mengeluarkan serangan berbentuk pedang dan serangan berbentuk tumbukan yang mampu mencederakan musuh mereka, yang mana
Cina sama seperti apa yang dapat kita lihat dalam chapter 980 ketika Luffy dilebik di mukanya dan Zoro ditebas di dadanya. Kalau kita tengok, watak Apo ini pertama kali diperkenalkan dalam chapter 498 yang diterbitkan pada 28 April 2008, manakala filem Kung Fu Hustle pula diterbitkan pada tahun 2004. Dan pada tahun 1994 juga ada satu filem horror Cina yang bertajuk The Deadful Melody, yang mana dalam filem itu menceritakan yang ada satu alat muzik yang mampu dijadikan senjata untuk membunuh. So ini pada teori aku je lah, Oda mengambil watak Apo ini bersempena nama Fleet Commander Cina Cui Apo, dan keupayaan atau teknik bertarung Apo ini berkemungkinan diadaptasi dari filem Cina Kung Fu Hustle dan The Deadful Melody ini. Dan pada tekaan aku, buah devil Apo bernama Auto Autonomy atau Music Devil Fruit. Spoiler yang ketiga pula, kita dapat lihat kemunculan salah seekor dari The Numbers yang bernama Hacha dengan ngilaiannya yang berbunyi Hachacha. So berkemungkinan besar The Numbers Hacha ini mewakili The Numbers yang ke-8, kerana Hachi dalam Jepun bermaksud 8. Cuma kalau korang perasan video aku yang lepas, aku ada bagi tahu mungkin dia ini adalah salah seekor dari The Numbers. Alright, sebelum tu, siapa yang belum nonton video aku sebelum ini boleh klik link kat bawah, okey? Lepas tu pula kalau kita tengok kat chapter 978, semasa Queen ajak geng-geng Lanun Kaido bersorak dari waiters, pleasures, gifters, headliners, kita dapat lihat yang sekurang-kurangnya ada 3 ekor The Numbers kat situ. Salah seekornya adalah Hacha, sebab kita boleh tengok kat sini diorang gelak. Kalaulah cara diorang gelak itu representing nama diorang, berkemungkinan Hacha iaitu nombor 8, Go iaitu nombor 5 dan Ku adalah nombor 9 dalam bahasa Jepun. So sebenarnya yang akan Luffy, Zoro dan Kid jumpa kat medan kekecohan itu bukan hanya seekor The Numbers, bahkan 3 ekor. Macam mana korang rasa? Spoiler keempat, dikabarkan bahawa Who's Who telah bersiap sedia dengan konco-konco dia untuk mencari anak Kaido iaitu Yamato. Sampai sekarang kita masih belum tahu siapa anak Kaido ini, rupa bentuk dia. Cuma yang pasti Kaido memiliki anak. Dan sekali lagi seperti yang dikatakan King, bahawa Sasaki dan Who's Who adalah merupakan kapten untuk lanun mereka masing-masing. Cuma the interesting part is, adakah konco-konco Who's Who yang lain juga semuanya mempunyai tatu atau simbol mata pada tubuh mereka? Kalau ya, maka tepatlah ramalan aku yang simbol mata itu adalah simbol lanun Who's Who. Dan kita faham kenapa yang Who's Who bersungguh nak cari anak Kaido Yamato, sebab ganjaran dia adalah siapa-siapa yang dapat jumpa anak Kaido, orang itu berhak untuk menentang mana-mana lead performer untuk naik ke tahap sama ada King, Queen or Jack. Dan di chapter 980 juga kita dapat lihat yang Queen nak singkirkan satu jawatan Tobiropo. So kat sini dah menjadi satu hint yang kuat bahawa Who's Who memang duk taram Queen, dan Queen pun sama juga. Cuma yang pelik, siapa yang gantikan jawatan Doflamingo sebagai Joker Dan kalau kita ada Joker, Jack, Queen, King, so siapa Ace? Cuba korang komen-komen sikit. Spoiler kelima, dikatakan bahawa pihak Kin Emon cuba untuk melepasi residen Black Maria sebab kat situ tak ada orang. Malang yang berbau masam kerana tak disangka-sangka mereka telah bertembung dengan Big Mom. Bagaimana yang kita semua sudah maklum bahawa Big Mom telah mengekskuskan dirinya untuk menyalin pakaiannya kepada kimono. Cuma yang menjadi persoalan, adakah Big Mom perasan Kin Emon? Pasal Kin Emon kan dalam penyamaran, tambah pula Big Mom ni pun bukannya cerdik sangat. So macam mana korang rasa? Di spoiler ke-6 pula dikatakan Commander Chopper yang berada dalam Brashio Tank telah ter-eye contact dengan Big Mom. Kalau kita tengok sebelum ini, Big Mom sempat berteman mesra dengan Chopper masa dia hilang ingatan sekejap. So kalau tadi Big Mom telah bertembung dengan Kin Emon, yang tu mungkin Big Mom tak perasan. Tapi sekarang siap dengan tank lagi. Agak-agak Big Mom perasan tak? Adakah kat sini pula kekecohan akan bermula? Yelah, pasal Sanji kan kat atas bumbung tank tu je. Dia mana dapat masuk dalam tank tu? Kalau Big Mom nampak Chopper, mesti dia nampak Sanji sekali. Kalau Chopper mungkin tak kenal, tapi anak menantu tak jadi dia sendiri, Sanji, takkan dia tak kenal. So kalau betul lah Sanji nampak Big Mom, adakah Sanji akan menjadi idiot keempat selepas Kid, Luffy dan Zoro untuk memulakan kekecohan? Any opinion guys? Di spoiler ke-7 dikatakan bahawa Who's Who telah bersiap sedia untuk berangkat mencari anak Kaido Yamato dengan konco-konconya sambil memandang ke arah si gemuk tangan robot penyebar wabak, iaitu Queen the Black. Sambil Who's Who mengungkapkan bahawa dia juga ada seorang yang dia nak singkirkan. So kat sini jelaslah kita dapat lihat yang Who's Who memang memendam kesumat kepada Queen dan begitu juga Queen. Cuma dendam berbentuk apa kita belum tahu. Mungkinkah dendam yang sama macam Kid dendam dengan Apo? Pasal Apo lah lanun Kid bermasalah. Mungkin Queen lah yang menjebakkan Who's Who menjadi anak buah Kaido. Tapi entahlah, kalau dia tak nak jadi anak buah Kaido, kenapa dia nak sangat tahta lead performer tu? Sama-samalah kita nantikan penjelasannya nanti.
Di spoiler yang ke-8 pula kita dapat lihat yang Marco telah pun tiba di Wano bersama-sama Izo dan Nekomamushi. Marco telah menghalang anak-anak Big Mom dari memanjat dinding waterfall itu. Kalau Marco berjaya menjatuhkan anak-anak Big Mom, mesti nanti akan jadi masalah pasal kedatangan anak-anak Big Mom ada dalam jadual atur cara majlis. Anyway, akhirnya Nekomamushi berjaya membawa Marco bersama-samanya ke Wano dan mungkin untuk first wave ini 3 orang ini sahaja sampai dulu. Kru Lanun Whitebeard yang lain akan menyusul kemudian. Sebab sebagai komander divisi pertama, Marco ada kuasa untuk orang bawahan dia. Sebab kita masih belum tahu sama ada Weevil berjaya diberkas atau belum. Pasal Weevil tu nampak je bangang macam tu. Sebenarnya padu kat dia tu. Dalam chapter 802, Borsalino sendiri mengakui kekuatan Weevil dan menyamakan kekuatan Weevil macam mendiang Whitebeard masa muda-muda dulu. Mana taknya dalam chapter itu bercerita pasal Weevil yang telah membunuh 600 orang dan 16 captains yang bersekutu dengan Whitebeard, termasuklah AO Pirates pun tumbang di tangannya. So mungkin Division Commander Whitebeard yang lain standby kat pulau itu untuk sebarang kemungkinan. Manakala Izo yang datang ke Wano tak perlu dipeleki sebab dia itu adalah abang kepada Okiku. Lepas tu pula Izo sangat rapat dan setia dengan Kozuki Oden sebab Oden lah yang jumpa diorang berdua kat tepi jalan Ringo dalam keadaan kotor dan lapar. Lepas Oden jadi Daimyo Kuri, Izo jadi one of pengikut Oden dan Izo mula jadi one of anak Whitebeard adalah bila Izo follow Oden masuk senyap-senyap dalam kapal Whitebeard. Pendek cerita, of course lah Izo datang. Lagi pula diorang nak kembalikan tahta Shogun kepada pewaris yang layak, iaitu Kozuki Momonosuke. So guys, dengan kehadiran Marco di Wano, maka tepatlah ramalanku dengan cerita yang aku bawa hari tu. Ingat lagi tak? Cerita pasal kisah dongeng Jepun Momotaro yang bersama-sama seekor anjing, monyet dan burung untuk menjatuhkan salah seekor Oni di Onigashima. Momotaro adalah Momonosuke, monyet adalah Monkey di Luffy, anjing adalah Inuarashi, burung adalah Marco dan Oni adalah Kaido dan mereka telah pergi bertarung di Onigashima. Jangan puji lebih sangat, aku teka je pun. Tak sangka betul. Alright guys, that's all I have. Diingatkan sekali lagi kepada siapa-siapa yang berminat untuk buat paid review untuk aku promote FB ke, IG ke, YouTube ke, boleh DM IG Kimisko Verto. Okay? Tiada yang memberi manfaat mudarat melainkan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi